Masyarakat Melayu telah mengamalkan suatu bentuk sistem ekonomi tersendiri untuk memenuhi keperluan kehidupan mereka sejak berabad lamanya. Umumnya, sistem ekonomi ini dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu ekonomi tradisional dan ekonomi komersial. Ekonomi komersial berbeza dengan ekonomi tradisional kerana lebih mementingkan keuntungan dan pengumpulan harta melalui proses penukaran barangan atau melibatkan pembayaran. Walaupun agak sukar untuk ditentukan dengan tepat bila bermulanya kegiatan ekonomi secara komersial di negeri-negeri Melayu, namun corak ekonomi masyarakat Melayu pada abad ke-15 dikatakan telah memasuki era komersial. Kegiatan perdagangan dalam ekonomi bercorak komersial mencapai zaman kegemilangan pada abad ke-15 dan ke-16 di Melaka. Namun, kegiatan perdagangan tidak hanya berpusat di Melaka tetapi turut melibatkan negeri lain seperti Pahang, Johor dan Terengganu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan dijalankan secara sistem barter atau tukaran barang dan menggunakan wang. Kegiatan ekonomi bercorakkan komersial biasanya dikendalikan di pasar atau luar dari pelabuhan menggunakan perahu ataupun kapal kecil. Kawasan seperti di Kuala Sungai sering menjadi tumpuan para pedagang kerana mempunyai pelabuhan yang dapat menjadi persinggahan kepada kapal-kapal perdagangan daripada dunia luar. Kegiatan perdagangan ini melibatkan semua lapisan dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi secara komersial telah mewujudkan aktiviti perdagangan dengan dunia luar yang dijalankan di muara sungai sebagai pelabuhan persinggahan. Pada peringkat awal, tanaman yang diusahakan secara meluas ialah padi. Walaupun banyak negeri mengusahakan tanaman padi, tetapi tidak semua tidak dapat menghasilkan lebihan. Hanya negeri yang mempunyai kawasan lembah yang subur sahaja berupaya mengeksport beras ke kawasan jiran. Kedah dan Kelantan pernah terlibat dalam mengeksport padi. Kedah membekalkan beras ke Pulau Pinang dan negeri-negeri jiran. Pada satu ketika, Kedah pernah mengeksport sebanyak 200 koyan beras ke Pulau Pinang. Manakala Kelantan bukan sahaja berupaya menghasilkan padi untuk kegunaan sendiri, malah mengeluarkan lebihan untuk dieksport ke Singapura. Negeri lain yang menghasilkan lebihan beras ialah Selangor, Perak dan Terengganu. Pada abad ke-19, Selangor dikatakan mempunyai bekalan beras yang mencukupi tanpa perlu lagi mengimport. Apabila tanah Melayu mula terdedah secara langsung kepada unsur-unsur perdagangan kapitalis, tanaman dagangan mula diberi perhatian oleh pembesar tempatan yang terlibat dalam menghasilkan pengeluaran melalui sistem tradisional dan dengan menggunakan buruh asing. Antara tanaman dagangan yang diusahakan ialah lada hitam, gambir, buah pala, cengkeh, tebu, ubi kayu dan kopi. Semua tanaman ini adalah tanaman jangka pendek kecuali kopi. Penanaman tebu mula diusahakan di Batu Kawan seberang Perai sebelum tahun 1800. Selepas itu, kawasan tanaman tebu beralih di bahagian selatan seberang Perai setelah tanaman lada hitam dan buah pala mula merosot. Tanaman ubi kayu telah diusahakan di Melaka, Selangor dan Negeri Sembilan pada pertengahan abad ke-19. Ubi kayu telah ditanam dengan meluas pada masa itu sebagai tanaman ekspor. Pada pertengahan abad ke-19, kegiatan pertanian dagangan lebih berjaya di Johor. Antara tanaman yang diusahakan ialah lada hitam dan gambir. Ladang lada hitam dan gambir mula dibuka di sepanjang Selat Tebrau antara tahun 1840-an dan 1850-an. Lada hitam dan gambir menjadi ekspor penting negeri Johor sehingga awal abad ke-20. Selain Johor, tanaman lada hitam dan gambir juga diusahakan di Sarawak. Kawasan penanaman lada hitam terdapat di sekitar Kuching Serian dan Serikei Maradong. Pada tahun 1840, tanaman lada hitam dan gambir mula ditanam untuk tujuan ekspor. Selain gambir dan lada hitam,
Tanaman lain juga diusahakan di Sarawak ialah sagu yang ditanam di daerah Muka dan Oya. Pada tahun 1890-an, Sarawak telah menghasilkan lebih daripada setengah pengeluaran sagu dunia. Tanah Melayu memang dikenali sejak dahulu lagi sebagai pusat pengeluaran sumber hutan. Negeri-negeri di Tanah Melayu mengeluarkan pelbagai sumber hutan sama ada untuk kegunaan sendiri atau bagi tujuan ekspor. Hasil-hasil hutan yang diperoleh oleh masyarakat tempatan biasanya dijual kepada para pedagang dari luar. Pada masa itu, dipercayai satu saluran perdagangan dalaman telah wujud antara hutan dengan kawasan luar. Berikutan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan di Kedah dan Melaka, barangan hutan amat digemari oleh para pedagang dan hasil-hasil hutan yang diperoleh daripada penduduk di pedalaman menjadi semakin penting dalam kegiatan perdagangan. Hasil-hasil hutan itu dibawa ke tempat kutipan pusat, iaitu sebuah pasar tambahan yang berperanan menyediakan bekalan kepada beberapa buah pelabuhan kecil yang berhampiran. Berdasarkan sumber Portugis, ekspor tunggal hasil laut dari Melaka pada akhir abad ke-15 ialah ikan kering. Kuala Terengganu, bandar perdagangan yang terbesar di pantai timur Tanah Melayu, merupakan pusat perdagangan ikan. Selain menangkap ikan, kegiatan lain ialah pemungutan hasil laut seperti mutiara dan agar-agar. Hasil laut ini sangat digemari oleh pedagang Cina yang berdagang ke Kepulauan Melayu. Mereka telah menggunakannya sebagai bahan-bahan makanan istimewa dan ubat-ubatan. Bahan galian yang penting di Tanah Melayu ialah biji timah,
Bahan ini pernah menjadi barang dagangan utama sejak sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dipercayai telah didagangkan di tanah Melayu sejak abad ke-9. Pada peringkat awal, masyarakat Melayu menggunakan biji timah untuk ditukarkan dengan barangan seperti kain, gelas dan manik. Bahan ini juga digunakan untuk membuat kertas timah. Orang Cina akan membakar kertas timah ini ketika upacara sembahyang dilakukan. Selain itu, biji timah turut dijadikan ufti oleh negeri-negeri yang bernaung di bawah kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa itu, biji timah merupakan antara barang dagangan yang penting. Para pedagang dari luar datang ke pelabuhan Melaka untuk membeli biji timah yang dijadikan kepingan jongkong. Sejak abad ke-15 dan ke-16, usaha mencari biji timah telah diperluaskan meliputi kawasan pedalaman dan jajahan takluk Melaka, iaitu sepanjang kawasan dari Kedah ke Kuala Lumpur, termasuk Beruas, Manjung, Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Jugera. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga tugas mendapat berkat. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang ciri-ciri ekonomi tradisional. Kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan berkait rapat dengan kawasan pertempatan mereka yang terletak berhampiran dengan laut, pinggir sungai atau sekitar kawasan pedalaman dan juga sebagainya. Antara hasil-hasil hutan ialah rotan, buluh, damar, kabung, mengkuang, pinang dan akar kayu. Terdapat ciri-ciri ekonomi sara diri. Yang pertama, bertani. Yang kedua, menangkap ikan. Yang ketiga, memungut hasil hutan. Yang keempat, berburu binatang. Yang kelima, menternak binatang. Dan yang keenam, kerja kemahiran. Dan yang ketujuh, melambung. Masyarakat tempatan juga menternak binatang ternakan seperti ayam, itik, lembu, ayam dan kerbau. Selain menjadi sumber makanan, binatang ternakan seperti lembu dan kerbau digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. Berburu adalah satu daripada kegiatan ekonomi tradisional yang dilakukan secara sampingan. Antara binatang yang diburu ialah kancil, rusa, pelanduk dan seladang. Menjerat gajah menjadi satu kegiatan ekonomi kerana gajah merupakan binatang yang mempunyai banyak kegunaan. Gajah boleh digunakan untuk membawa barang dan penumpang. Seterusnya dari segi perikanan. Kegiatan menangkap ikan adalah antara hasil pencarian utama masyarakat tempatan, terutamanya penduduk yang tinggal berhampiran dengan laut, sungai dan tasik. Kegiatan ini diusahakan dengan meluas di negeri-negeri pantai timur Tanah Melayu seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kegiatan menangkap ikan dilakukan secara sara diri dan jika terdapat sedikit lebihan akan ditukar dengan keperluan lain. Lebihan hasil laut seperti ikan dan udang akan dibuat keropok atau dikeringkan. Anak-anak ikan dan udang pula dijadikan ikan kering, belacan, cecaluk dan berusaha sebelum dijual. Kerja mengering dan membuat ikan masin dilakukan oleh golongan wanita dan kanak-kanak. Nelayan biasanya menukarkan ikan dengan beras dari kampung-kampung yang mengusahakan tanaman padi di kawasan pedalaman. Alat-alat menangkap ikan lain yang digunakan termasuklah tali kail, bubu, jala, pukat, pancing, jaring, tangguk, kelong, gawai, serkap dan luka. Baiklah. Dari segi pertanian, masyarakat tempatan mengusahakan kegiatan pertanian bagi menghasilkan makanan secara sara diri. Tanaman padi menjadi sumber makanan dan tanaman yang utama.
Sumber makanan yang lain ialah buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bijirin dan kekacang. Antara jenis tanaman dari segi ubi-ubian, keledek, keladi dan ubi kayu, sayur-sayuran, bayam, kangkung, labu dan petola, kekacang, bendir, kacang buncis dan kacang panjang, buah-buahan, betik, pisang, durian dan kelapa, bijirin, padi dan jagung. Keperluan hidup petani adalah bersifat sederhana dengan lebih menekankan keperluan asas rumah tangga. Pengkhususan tanaman masih belum diamalkan ketika itu. Kegiatan pertanian tertumpu di kawasan-kawasan yang subur seperti di tebing sungai kerana kepentingan sungai sebagai jalan perhubungan, tempat pengutipan cukai dan strategik untuk dijadikan pusat pemerintahan. Kehidupan petani juga bertumpu di kawasan yang kecil seperti tanah yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Pemilikan tanah diasaskan kepada suatu keluasan tertentu yang hasilnya dapat menampung keperluan sebuah keluarga sahaja. Saiz tanah yang dimiliki oleh masyarakat petani tidak besar, iaitu dalam lingkungan purata 2 ekar untuk setiap keluarga. Hasil pengeluarannya bergantung kepada saiz tanah yang dapat dikerjakan, jumlah keperluan sendiri dan juga tenaga kerja keluarga sebagai unit asas pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang petang, apakah lagi cerah? Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk Adat Temenggung. Ada Temenggung ya, bukan ada Pati, bukan ada adat di luar sana ya. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu nama hamba Muhammad Farhan bin Sultan, nama hamba Khairul, Nama hamba pula Dr. Mati. nama hamba Maula Bashir. Okey, di sini kami ingin menanyakan tentang tahukah anda tentang adat Temenggung? Tahu ke tak? Pasti tidak. Pasti anda tidak tahu. Ini mesti tak baca buku kat rumah ni. Sebab itu kami di sini membuat video untuk anda. Anda semua tatapan anda semua. Tapi, sabar, jangan kita tanya orang di luar. Okey, faham. Adakah anda semua juga tahu tentang adat Temenggung? Kami Kurang pasti. pasti sebenarnya. Okey, Terangkanlah kepada kami. adat Temenggung diamalkan di semua negeri di tanah Melayu. Tetapi Negeri Sembilan tidak termasuk. Oh, tidak termasuk ya. Adat Temenggung yang terdapat di negeri Melayu iaitu Johor, Perlis, Terengganu, Kelantan, Kedah Sudah. dan Melaka. 6 dah semuanya. Ya, Ada 6 negeri. 6 lagi. Okey. Tetapi tahukah anda Melaka ada 2 tempat yang tak mengamalkan adat Temenggung? Yang pasti yang pertama Alur Gajah. Betul. Ya, sudah tentu. Hebatnya. Bijaknya. Tuan hamba memang amat kuat. Tak lagi jenis. Apakah tempat lagi satu? Naneng. Wow. Naneng. Okey. Naneng kan? Sudah tahu. Tahukah anda tentang nama di setiap tempat yang menamakan adat Temenggung? Pasti. Okey. Saya cerita sikit. Adat Temenggung digelar mengikut nama negeri masing-masing. Nama negeri di Johor ya. Saya terangkan. Johor gelaran dia adalah Undang-Undang Johor. Melaka Undang-Undang Melaka. Ya. Kedah Undang-Undang Kedah. Pahang Undang-Undang Pahang. Satu lagi tempat Perak. Apakah nama? Biasa teka. Apa? Silakan. Undang-Undang 99 Perak. Pandai. Bijak tuan hamba. Bijak sekali. Okey, nampak kita biasa. Okey, seterusnya saya akan terangkan hierarki di adat Temenggung. Di paling atas sekali adalah Sultan. Di bawah Sultan, Majlis. Yang kedua, Di bawah Majlis adalah pembesar yang terdiri seramai 4 orang. majlis. Apa? Majlis. Majlis yang ketiga, Majlis terdiri kedua. 8 orang. Majlis yang Majlis kedua. Lepas tu yang ketiga. Pembesar yang ketiga. Okey. Tapi pembesar ni dia terdiri 4 orang. 4 orang. Di bawah pembesar 4 orang itu ada lagi pembesar yang terdiri seramai 8 orang.
Di bawah 8 orang itu ada lagi pembesar yang terdiri seramai 16 orang. 16. Okey, 16. Yang last kali apa? 32. Dia memang 32. Tapi apa gelaran dia? Pembesar 32. Salah. Tuan nombor? 32 lipatan. Salah. Tuan nombor? 32. Okey. Last kali adalah pegawai kerajaan yang terdiri seramai 32 orang. Pegawai. Pegawai. Kerajaan. Ya, pegawai kerajaan. Okey. Dengan lebih mahu lanjut lagi, kita akan terangkan tentang politik di adat Temenggung. Tolong. Patu. Ekonomi sudah. Main Pemerintah kamera. sudah. Set go. Sama lagi kan? Ekonomi sudah. Politik sudah. Apa yang lagi belum? Kat adat Temenggung. Apa yang lagi belum? Sosial. Oh, sosial. Terangkan sosial. Hampir terlupa tau. Macam Islam Ahmad tu. Okey, boleh. Saya kata. Kalau apa? Kalau lima. Sama itu sih. Sosial. 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 Mesti ada tahu. Okey. Okey, apa tu kau? Sosial. 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 Teruskan. Yang terdapat dekat sosial. Susunan kekeluargaan belah ayah dan ibu. Apa tu? Adakah yang berkaitan dengan ekonomi yang tadi? Bukan. Bukan. Ekonomi lain sosial. Ini sosial. Sangat penting dengan ayah dan ibu. Sangat penting. Perkahwinan ni boleh dilakukan, tetapi yang penting jangan melanggar hukum syarak. Maksudnya lebih Yang paling penting sekali, penting persetujuan ibu dan Restu mak bapak. restu mak bapak paling penting sekali. Ingat restu. Yalah. Dia macam Okey, yang okey apa yang nak cakap tu? persetujuan ibu bapa tu itu penting sebenarnya. Penting. Penting. Untuk bagi perkahwinan tu Berkat bahagia kekal selamanya. yang ketiga. Perkahwinan ni ada pantang larang. Langan dalam Islam ni. Lebih langan dalam Islam sebenarnya. Perkahwinan tak boleh tak boleh berkahwin dengan yang ada pertalian darah. Terus dengan saya kahwin dengan ahli keluarga. Ahli keluarga dekat, jemaah dekat, jemaah dekat. Orang bukan Islam. Kalau dia Oh, kalau saya nak kahwin dengan orang Eropah tak boleh lah. boleh. Kata best lah. Dia masuk Islam. Kena masuk Islam dulu. Okey, okey, faham. Yang ketiga, saudara kesusuan. Oh, saya macam ibu susuan tu macam adik-beradik. bukan macam orang lain tapi dia susukan dengan mak kita. Itu tu bukan Dan minum. sebagainya. Tak tahu lah Itulah sekarang saya rasa yang ada dekat sosial ni. Ya ke? Ya, itu je saya rasa yang ada dekat sosial. Itu yang khas padat. Itu yang dah padat dah senang tu difahami. Sosial. So, Basic kehidupan. sosial, ekonomi, Ya. itu senang dapat. Sosial ni lebih kepada perkahwinan lah. Senang untuk kita fahamkan. Perkahwinan. Di bawah sosial tu lebih kepada kekeluargaan dan perkahwinan. Ada Ya. Sosial kat adat Temenggung ni lebih kepada perkahwinan dan keluarga. Tak ada kaitan dengan benda lain. Lebih penting itu dua saja. Okey. Politik dah. Ekonomi dah. Sosial Sosial dah. dah. Apa lagi sebenarnya? politik. Politik ada belum lagi diterapkan. Politik belum lagi. Belum sepenuhnya. Teruskan. Teruskan. Indikasi yang kita nak. Boleh. Atas. Alhamdulillah. Lega. Alhamdulillah. Teruskan. Teruskan. Stick dulu. Stick. Daripada politik ni kan, mari masuk pada pemerintahan. Pemerintahan ni dia berasaskan pemerintahan dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas macam mana tu? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah ni dia menerangkan pasal setiap negeri tu dia ada
pemerintah ada. Macam contoh, setiap negeri tu dia ada gelaran untuk pemerintah dia. Macam contoh baginda, raja ataupun sang sultan. Macam Johor kita dah sultan kan? Ya. Okey, sudah tu. Seterusnya, sultan, raja ataupun pemerintahan dan pembesar besar diberikan pengkhususan. Maksudnya dia macam dia diberikan pengkhususan supaya sebab dia tu pembesar dan teruskan. Okey, lepas tu macam contoh dia ada pantang larang dia tersendiri. Ada juga pantang larang macam sosial. Aha. Bijak tu nama. Okey, cuba teka apa pantang larang. Tak tahu kan? Tahu. Dia contohnya macam warna kuning. Warna kuning tu apa? Apa yang boleh Untuk dia Pakaian. Pakaian dia je. Pakaian dia je tu. betul tapi tak tepat. Warna kuning tu hanya dikhususkan pemakaiannya kepada kerabat diraja sahaja. Khusus untuk dapat dia. Pernah nampak lelaki kerja? Tak pernah kan? Tahan lagi. Raja ni dia ditafalkan melalui sedap tamalan. Okey, macam mana kita nak dapatkan pewaris raja? Macam mana? Pemilihan. Okey. Pewarisan tahta bila dia berdasarkan anak kepada permaisuri ataupun isteri pada raja yang berketurunan diraja. Macam contoh kat Johor saya cakap. Kayak Tengku Mahkota Johor. Macam kat Kedah yang di Pertuan Muda. Dan kat mana-mana yang di Pertuan Besar, yang di Pertuan Muda. Dan juga tak lupanya apa yang saya pergi ke kedai ya? Hati-hati jalan-jalan. Okey. Kedai tutup. Kena duduk eh. Okey. Macam contoh yang saya cakap tadi. Raja ni kan dia bersikap autokratik. Autokratik maksudnya apa? Autokratik tu dia mempunyai kuasa yang hampir mutlak, tapi tak mutlak. Hampir mutlak tapi tak mutlak. Kuasa penuh yang hampir mutlak. Dia berperanan untuk memilih pembesar di setiap negeri, jajahan dan kampung-kampung. Ada contoh kalau raja aku pilih kau jaga Pak Yabu. Dia bayar apa? Dia kau jaga Pak Bapak. Dia kau jaga sekali kan. Tapi tak apa. Macam tu lah. Dia sebab dia bersikap autokratik. Ada apa lagu yang ataupun kita nak dia tempat lain. Dia berpindah kepada undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah tadi ya. Ada tuan tu tinggal sesuatu kan. Kalau tu ada tinggal satu. Okey, silakan. Undang-undang jenayah. Sebenarnya saya tak tinggal satu, saya ingat. Okey. Cuba terangkan. Okey, undang-undang jenayah ni hukum bunuh. Hukum bunuh paling tinggi sikit. Paling berat. InsyaAllah berat. Berat. Kalau si pelaku tu dia disangkut membunuh, memfitnah, menjahaka. Macam menjahaka kan. Tapi dia kena ada bukti dah. Macam contoh juga macam dari pemerintahan tadi. Saya lupa nak sebut. Tapi tu dah teringat saya sebut dah kan. Tak apa. Ni kalau tak sebut nanti orang tak tahu. Tak Bunuh tu hukuman berat pun dah. Hukuman bunuh tu dia tak berat berat. juga. Paling berat sekali dalam undang-undang jenayah. Hukuman bunuh tu dia tak berat. Sebab dia boleh dianggap sebagai satu hukuman yang setimpal jika dia melanggar peraturan. So dia dianggap sebagai suatu pengajaran lah. So pada masa tu bunuh tu tak dianggap salah lah. Macam contoh kalau Sultan punya kuasa ni sangat besar tau. Kita kena patuh arahan dia dan ikut. Kalau kita langgar, kita akan dikenakan hukuman yang berat sampai ada yang sampai hukuman mati. Itu yang maksud saya. Hukuman yang berat pun masih tak dianggap salah. Itu yang saya nak dapat hari tadi dan tak dapat. Okey, tapi yang penting sekali dia kena ada bukti. Bukti Bukti menunjukkan bahawa si pelaku
baru kita boleh kena dengan hukuman. Ada Rasa apa-apa lagi? Ya. korang ada ketinggalan satu. Apa dia? Apa dia? Perasan tak? Pelaksanaan hukuman. Tak perasan? Tak perasan? Apa? Pelaksanaan hukuman yang tegas, dia memberi iktibar kepada orang lain. Daripada iktibar tu, dapat memberi kesedaran penatakan. Okey, macam mana dulu? Ya, macam kata dikatakan oleh Tuan Nombor, Curi. Potong tangan. Bila dia pertolongan tu, seorang kena, yang lain akan Dia macam ada tak macam dia klasifikasi yang macam dia curi apa ke, macam apa ke sampai dia potong tangan. Ke macam kalau curi je betul. Tak, yang saya dah ada cakap tu. Kena ada bukti dah. Itulah, itu ada orang curi hati saya. Okey, tak betul kan? siap. Okey. Boleh. Oh, itu saja awak terang. Maksudnya dia tadi awak cakap. Saya tengok, saya ingatkan orang hamba semua nak sebut. Ya. Benda ni ada lagi 2 minit kan? Ya betul. Lagi 2 minit. Bukan 1 minit setengah lah. 1 minit setengah. Okey. Ada teman-teman ni sebenarnya kan, dia senang nak hafal. Dan orang cakap kacau rebus lah. Jangan pun. Kacau rebus. Lepas tu kalau nak cerita pun, penceritaan ada teman senang. Tuan hamba. Lepas tu Belum habis lagi. Masuk. tuan hamba jangan kencing bersepah. Mari sini. Tuan hamba masuk. Belum habis lagi. Mari sini tuan hamba. Mari sini tuan hamba. Jangan sabar lah. Dia lagi bini tuan hamba. Tak lagi bini tu. Betul. Masuk nanti. Saya tak datang. Betul. Sini tuan hamba. Tuan hamba. Sikit. Ya. Ada satu tu. Apa dia? Perasan tak? Ada teman ni, dia terbahagi kepada 2. Perasan? Okey. Apa dia? Pertama ada pelaksanaan pelanggaran undang-undang. Okey, apa benda undang-undang? Yang kedua ada pelayaran laut. Pelayaran laut. Macam mana tu? Ada pula kan? Macam mana? Ada teman ni, biasa dalam pelayaran laut, dia akan mengamalkan undang-undang sendiri. Kesimpulannya yang kita peroleh daripada adat Temanggung, adat-adat istiadat orang terdahulu ataupun undang-undang orang terdahulu berbeza dengan undang-undang sekarang. Namun ada yang undang-undang dahulu boleh dibawa hingga ke sekarang. Bila dibawa hingga ke sekarang, dia dari masa ke sini, masa ke situ. Okey. So, belajarlah sejarah sehingga ke menara Gading. Selamat petang daripada saya, Muhammad Khairul. Fahan. Oh lah. Apa? Assalamualaikum. Saya Nurul Nabi Habib Syah. Dan saya Nur Fati Izzati binti Abdul Samad. Saya Nurul Nabilah binti Nabila. Dan saya Siti Nur Syazlina binti Surahman. Kami akan membentangkan tajuk dan bertema Hukum Adat dan Undang-Undang, iaitu adat batin. Apa itu adat batin? Tak tahu. Adat berbatin dapat kita dengar di Negeri Sembilan, iaitu suku kaum Minangkabau. Suku Minangkabau tu apa? Daripada mana? Dari Sumatera. Di bawah Minang Melayu. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Indah berbalam di awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Okey, hari ini saya nak share
tentang hukum dan adat dalam negeri-negeri Melayu. Okey, adat bermaksud merujuk kepada peraturan tertentu yang telah menjadi amalan secara turun-temurun sehingga ianya sebati dalam sesebuah masyarakat. Undang-undang pula ialah peraturan tertentu yang telah dikanunkan dan mesti dipatuhi oleh setiap anggota dalam masyarakat. Terdapat dua jenis hukum adat yang ada di negeri-negeri Melayu, iaitu adat Perpatih dan adat Temenggung. Kedua-dua adat ini dipercayai berasal daripada tempat yang sama, iaitu Minangkabau. Minangkabau merupakan sebuah kawasan di Indonesia. Istilah adat Perpatih berasal daripada gelaran Sultan Balun, iaitu Sultan Maharaja Basa, iaitu Datuk Perpatih Nan Sebatang. Adat Temenggung pula berasal daripada gelaran Kekanda Tiri Sultan Balun, iaitu Datuk Ketemenggungan. Pemisahan antara kedua-dua adat ini bermula apabila seorang pembesar di Sumatera membahagikan pentadbiran kawasannya kepada dua orang anak lelakinya, iaitu Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketemenggungan. Disebabkan perkara ini, mereka mempunyai pendekatan yang berbeza dalam beberapa aspek pentadbiran. Sebagai contohnya, Datuk Perpatih Nan Sebatang ini lebih memberi keutamaan kepada kaum wanita dalam semua aspek kehidupan, manakala Datuk Ketemenggungan ini lebih berpihak kepada lelaki dalam semua perkara. Perbezaan yang timbul menjadikan Minangkabau dibahagikan kepada dua. Datuk Perpatih Nan Sebatang memerintah bandar di sebelah barat, manakala Datuk Ketemenggungan pula memerintah di kawasan pesisir pantai. Adat Perpatih merupakan satu peraturan atau undang-undang yang tidak bertulis dalam bentuk pepatah yang dihafal oleh ketua adat dan diperturunkan kepada generasi yang lain. Susunan hukum ini dikenali sebagai tambu atau kata perbilangan adat. Adat Perpatih mengandungi susunan peraturan yang lengkap, iaitu meliputi sudut kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhannya. Adat ini memberi panduan tentang susunan pentadbiran dan pembahagian kuasa politik, aturan kekeluargaan dan perkahwinan, pembahagian harta, undang-undang, jenayah serta hal ehwal kemasyarakatan. Sekian. Seterusnya kami akan menerangkan tentang pelaksanaan adat Perpatih. Dapat dibagikan kepada tiga aspek, iaitu politik, ekonomi dan sosial.
harta pusaka diturunkan kepada kaum wanita sahaja, iaitu daripada pihak sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuan. Tetapi jika ibu tiada anak perempuan, harta tersebut boleh diturunkan kepada adik perempuan, anak adik-adiknya dan cucu-cucu perempuannya. Warisan harta terbagi kepada 4, iaitu harta dapatan, harta carian, harta pembawaan dan harta setelah. Harta carian adalah harta yang diperolehi oleh suami dan isteri. Jika berlaku perceraian, harta tersebut perlu dibagi dua antara suami dan isteri. Harta dapatan pula ialah harta yang dimiliki oleh si isteri sebelum berkahwin, tetapi jika sudah berkahwin dan berkahwin, harta tersebut bukan milik si isteri. Harta pembawaan ialah harta yang dimiliki oleh si suami sebelum berkahwin, tetapi jika sudah berkahwin dan berlaku perceraian, harta tersebut tidak boleh dituntut oleh bekas isteri. Harta sebelah pula ialah harta asal suami isteri yang diberi oleh ibu bapa sebelum berkahwin. Harta tersebut akan dikembalikan kepada suami dan isteri jika berlaku perceraian. Seterusnya, pendapatan dari segi sosial. Jadi kita dapatkan aspek kekeluargaan, perkawinan dan kemasyarakatan. Ayat berkata mengamalkan hidup secara bersekutu-sekutu yang membawa masuk hidup secara berkeluarga. Tidak anggota mengamalkan anggota lain seperti saudara daripada sebuah keluarga yang besar. Tidak cukup mempunyai nama yang tersendiri untuk memudahkan mereka mengetahui tentang darah antara satu sama lain. Tidak cukup dipecahkan kepada beberapa bahagian kerja dan perut. Perut dipecahkan kepada uang dan setiap uang dipecahkan kepada perut. Perut ni kita dapat dengar dalam sistem besar seperti lembaga, wabak dan perut. Adik-adik dalam sesuatu perut akan menulis seorang itu yang digelar wabak. Susunan keluarga masyarakat berdasarkan materialnya, iaitu susun kalung kepada keturunan sebelah ibu. Dalam soal rumah tangga, ada pepatah tidak membenarkan perkahwinan sesama suku kerana suku yang sama dianggap saudara. Perkahwinan hanya boleh dalam suku yang berbeza. Sistem perkahwinan ini dipanggil ekosokawin, iaitu sistem sosial di mana perkahwinan dengan kelompok atau suku yang berlainan sahaja. Aspek kemasyarakatan juga, mereka mengamalkan aspek yang mengamalkan satu payung dan bekerjasama. Anda menetapkan bahawa perbincangan antara anggota masyarakat harus dibuat terlebih dahulu sebelum sesuatu perkara dilakukan. Tidak ada seorang pun yang boleh disisihkan daripada masyarakat meskipun dia cacat. Bila sesuatu yang diusahakan berjaya, anda tidak menekankan kepada kejayaan seseorangan sahaja, tetapi kejayaan
Tingkatan 6 Atas SMK Raja Muda ingin mempersembahkan sistem beraja di negeri-negeri Melayu. Assalamualaikum, nama saya Fatina Uzma binti Yusof. Saya Siti Aida Mariam binti Azman. Saya Nur Hidayah binti Abdul Rahim. Saya Yusrina Izzati binti Zainal Abidin. Konsep raja dalam masyarakat Melayu tradisional digubal berasaskan sistem feudal, iaitu raja menjadi ketua negara dengan menduduki peringkat tertinggi dalam hierarki sosial sesebuah kerajaan atau negara. Raja menjadi sebuah keagungan dan kewibawaan sebagai pemerintah tunggal yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Kuasa mutlak bermakna raja berkuasa penuh dalam semua urusan pemerintahan dan pentadbiran negara, termasuk menggubal undang-undang dan peraturan serta menjatuhkan hukuman. Tindakan raja tidak boleh dipertikaikan. Perintah raja wajib dipatuhi walaupun ada kalanya bercanggah dengan hukum agama atau nilai-nilai kemanusiaan. Kita mahu kamu pergi sekarang. Menjunjung perintah, tuanku. Kedudukan raja sebagai pemerintah tertinggi diperkukuh dengan dua nilai yang dikenali sebagai daulat dan durhaka. Konsep daulat dalam sistem pemerintahan beraja, masyarakat Melayu tradisional mempunyai maksud yang luas, iaitu berkaitan dengan peranan dan kebolehan raja dalam pelbagai aspek kehidupan seperti kewibawaan, kesempurnaan, keistimewaan dan ketinggian kuasa. Konsep daulat memberi kuasa tertinggi kepada raja untuk mengawal pembesar dan rakyat yang melibatkan tanggapan dari segi perundangan dan budaya. Daulat memberi hak dan kekuasaan serta meletakkan raja di tempat yang istimewa. Raja tidak boleh ditegur atau dicela dan rakyat perlu memberi kesetiaan secara mutlak. Raja dipercayai mempunyai kuasa luar biasa yang diwarisi secara turun-menurun. Konsep derhaka berkait rapat dengan konsep daulat. Derhaka dianggap sebagai melanggar perintah atau arahan raja. Jika rakyat berbuat demikian, mereka dipercayai akan ditimpa tulah, iaitu kesan negatif kuasa luar biasa yang dimiliki oleh raja itu. Melalui konsep daulat dan derhaka, raja sentiasa dihormati dan ditakuti oleh rakyat. Jika seseorang rakyat itu menderhaka, dia boleh dihukum sama ada oleh raja sendiri atau dalam bentuk bala atau sumpahan. Kita mahu tuan hamba pergi bunuh panglima tersebut. Maafkan Patih, tuanku. Patih tidak mahu terlibat dengan muslihat ini. Perasaan raja sebagai pemerintah berdaulat diperkukuhkan lagi dengan pelbagai alat kebesaran yang dihaskan untuk raja. Alat-alat kebesaran ini mempunyai nilai dan unsur-unsur kemuliaan secara simbolik. Antaranya ialah Cap Mohor, iaitu lambang kuasa raja yang digunakan dalam semua urusan surat menyurat rasmi kerajaan untuk memberi pengesahan kuasa dan arahan daripada kerajaan. Seterusnya, keris, lembing dan tombak. Tepak sirih iaitu bekas menyimpan sirih. Kindi iaitu bekas air bermuncung serta bertangkai. Muzik tradisional yang digunakan untuk upacara rasmi di istana seperti upacara pertabalan raja, kemangkatan raja, kelahiran putera dan puteri serta perkahwinan diraja. Hubungan antara raja dengan rakyat terjalin berasaskan konsep penaung dan dinaungi. Dalam hubungan ini, raja menjadi penaung kepada rakyat jelata. Rakyat bergantung kepada raja bukan sahaja untuk memperoleh perlindungan daripada musuh, malah bagi memenuhi keperluan dari segi ekonomi.
Seiring dengan itu, raja mempunyai peranan yang besar dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Peranan ini dapat dilihat dalam pelbagai perkara seperti yang berikut. Antara peranan raja dalam bidang politik adalah sebagai ketua pemerintah tertinggi dalam sesebuah kerajaan atau negara, bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran negara, mengubah undang-undang untuk memelihara dan mengekalkan keamanan dalam negeri, memastikan segala undang-undang yang dapat dikuatkuasakan, menjadi ketua hakim dalam membicarakan pesalah dan menjatuhkan hukuman, termasuk hukuman bunuh, memberi pengampunan kepada sesiapa sahaja yang diinginkan. Beta menjatuhkan hukuman mati ke atas kamu. Maafkan batik tuanku, maafkan batik. Melantik pembesar negeri untuk membantu raja dalam menjalankan pemerintahan dan melicinkan semua urusan pentadbiran negara. Menjadi ketua angkatan tentera dan mengetuai tentera dalam peperangan dalam negara luar. Melantik bakal pengganti raja dalam kalangan putera-putera dalam pergantian tata bercorak warisan yang diamalkan. Beta melantik kamu sebagai pembesar negeri. Menunjuk perintah, tuanku. Peranan raja dalam bidang ekonomi ialah menguasai sumber ekonomi seperti pungutan cukai, perkhidmatan buruh, hasil pertanian dan kegiatan perdagangan. Melantik wakil-wakil kerajaan untuk mengutip cukai, menguruskan khazanah negara dan hasil mahsul kerajaan. Memiliki tenaga buruh sendiri tetapi di bawah sistem kerah raja. Boleh mengerahkan tenaga rakyat bekerja untuk secara percuma di bawah pengawasan pembesar untuk membuat kerja-kerja seperti membina istana, parit dan tali air. Tuanku, ini adalah hasil kutipan cukai daripada rakyat. Okay. Beta kau. Beta mahu punya, beta mahu. Menunjuk perintah. Okey, menunjuk perintah sama cakap apa? Yang kejap. Patik tuanku. Patik tidak mahu terlibat dengan muslihat ini. Patik buka. Macam Puteri Duyung ni tak senang. Ni mana ampun, ni mana? Nanti isi kat sini tau. Panglima tersebut. Kesempat. Jangan muslihat ini. Kenapa kau Kau macam nak lari. Muka sedih. Kura-kura ke? Dan masa dia minta maaf tu, Dayah terus tarik. Macam ni Ayah. Dari sini ya. Itu macam mana nak tarik anak balik? Macam tak gana. Menantik bakal Paling busy. Director.